Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk kali yang pertama bagi kursus DHA 4133 Basic Hospitality Marketing. Jadi untuk kali ini bagi pertemuan kita yang kali pertama ini, medium yang cikgu buat ini adalah recording. Cikgu record untuk sebagai orang kata alat bantu mengajar bagi kursus kita ini. Jadi pada hari ini kita akan pergi tengok topik yang pertama dalam kursus ini bagi DHA 4133 iaitu Introduction to Hospitality Marketing. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu ingatkan sekali lagi kepada semua, pastikan kamu telah mengisi borang kehadiran bagi bukti kehadiran kamu untuk kelas pada hari ini. Okey, kita teruskan kepada maksud ataupun definisi pemasaran. Dalam bahasa Melayu, marketing disebut sebagai pemasaran. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pemasaran itu sebenarnya? Okay. Kalau kamu tengok di sini, dalam slide ini, pemasaran merupakan proses sosial dan pengurusan. Okay. Dia merupakan satu proses sosial pengurusan yang melibatkan siapa? Dia melibatkan individu dan juga kumpulan yang memperolehi apa yang mereka perlu dan apa yang mereka kehendaki. Bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka perlu itu adalah melalui penciptaan dan pertukaran nilai antara satu sama lain. Kalau kita ringkaskan maksud pemasaran ni adalah satu proses di mana kita sebagai individu ataupun dalam bentuk berkumpulan ramai-ramai kita dapat ataupun kita beli apa yang kita hendak, apa yang kita perlukan dalam hidup ni dengan cara bertukar nilai. Bertukar nilai itu maksudnya kita buat proses jual belilah. Kita dapat sesuatu barang dengan nilai contohnya RM10, kita tukarkan, kita beri kepada penjual nilai RM10 itu dalam bentuk duit. Dia dapat duit, kita dapat barang. Itu yang dimaksudkan dengan definisi pemasaran. Pemasaran marketing. Okey, jadi sebelum kita tengok dengan lebih mendalam lagi tentang hospitality marketing ini, kita kena pergi dulu konsep asas pemasaran. Dapat dilihat di sini kita ada 8 konsep asas pemasaran. Yang mana yang pertama, kita lihat di sebelah kiri itu, iaitu keperluan. Ini yang paling asas sekali dalam pemasaran. Keperluan, kehendak, permintaan. Ini antara 3 yang paling utama dalam konsep asas pemasaran. Kita pergi dulu kepada keperluan. Apa itu keperluan? Okay. Keperluan ni merujuk kepada keperluan kita. Apa yang diperlukan dalam hidup kita ini, yang mana ianya terhasil secara semula jadi. Okay. Secara semula jadi dalam diri manusia, tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran. Okay. Dalam hidup kita ni kita perlukan pelbagai perkara. Okey, kita boleh bahagikan keperluan ini kepada 3 keperluan yang utama, iaitu yang pertama keperluan fisiologi. Okey, fisiologi ini bermaksud keperluan asas untuk hidup. Apa benda yang kita perlukan dalam kehidupan? Paling asas sekali. Okey, yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah minuman. Dan yang ketiga adalah pakaian. Itu benda asas, paling asas untuk kita hidup. Mesti nak makan, mesti nak minum, mesti nak ada pakaian untuk menutupi tubuh kita. Dan juga tidak ketinggalan juga keperluan untuk mempunyai bumbung tempat tinggal untuk kita berlindung. Itu yang kita katakan sebagai keperluan fisiologi. Yang kedua, kita juga perlukan keperluan, dalam kategori kedua keperluan adalah keperluan penghargaan diri. Apa yang dimaksudkan dengan penghargaan diri tu? Iaitu rasa nak dihormati, perasaan perlukan kasih sayang, ingin disayangi, rasa keperluan untuk mempunyai status yang baik dalam masyarakat. Kita rasa nak jadi ketua, kita rasa nak orang hormat kita, kita rasa nak kita ada status yang baik dalam masyarakat. Itu yang kita maksudkan dengan keperluan penghargaan diri. Dan yang ketiga adalah keperluan untuk pencapaian diri. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan pencapaian diri ini adalah keperluan kita dalam diri kita ni, kita rasa kita nak capai sesuatu. Kita punya achievement. Apa keperluan? Contoh,
kita punya lebih kurang macam kita punya impian, dream ataupun wish list kita. Kita ada 10 perkara yang aku nak capai dalam hidup. Contohnya pertama aku mesti nak capai dapat PhD sebelum umur 35 contoh. Aku nak daki Gunung Kinabalu pada tahun depan. Itu antara keperluan-keperluan yang kita katakan sebagai keperluan pencapaian diri. Okey. Bila mana keperluan ni tak dapat kita penuhi, jadi seseorang itu akan melakukan salah satu dari dua perkara, iaitu mencari untuk dapatkan keperluan, okey, ataupun kita cuba untuk mengurangi keperluan itu. Bermaksud kita ada keperluan, kita nak makan, kita nak minum, tapi kita tak mampu nak penuhinya. Jadi kita kena adjust, kena ubah diri kita, iaitu dengan cara kurangkan keperluan kita itu, ataupun kita kena tingkatkan usaha untuk kita capai keperluan tersebut. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada yang kedua pula dalam konsep asas pemasaran ini, iaitu kehendak. Kehendak ni ialah apabila keperluan kita, okey, tadi kita ada keperluan manusia yang dibentuk oleh persekitaran budaya, personaliti seseorang melalui pembelajaran. Ringkas katanya ialah, contohnya begini. Tadi keperluan asas kita adalah makan, minum, ada tempat tinggal. Jadi, keperluan itu semua, ianya akan menjadi satu kehendak apabila, contoh, keperluan asas kita adalah makan. Kita nak makan apa? Kita ada hajat berkehendak untuk makan burger McD. Okey, apabila kita ingin makan burger McD tu, okey, keinginan kita untuk dapatkan burger McD itu dah dikenali sebagai kehendak. Itu adalah kehendak. Keperluan kita ada perlukan tempat tinggal. Okey, keperluan asas tempat tinggal. Tapi tempat tinggal yang macam mana yang kita nak? Kita nak ada rumah besar, rumah yang ada swimming pool, rumah yang cantik. Jadi apabila keperluan kita tadi telah dibentuk oleh kita punya personality, kita punya budaya, gaya pergaulan kita, ianya telah menjadi kehendak. Kita perlu yang asas tadi, basic kita makan, minum, tempat tinggal, baju, pakaian. Tapi apabila kita dah bergaul dengan ramai orang, kita berkawan dengan orang pelbagai latar belakang, ada yang kaya, ada yang kurang berkemampuan dan sebagainya, kita terpengaruh. Contohnya, kita nak baju yang branded. Apabila keinginan kita, keperluan kita tadi asasnya baju sahaja, itu dalam kategori keperluan. Tapi apabila kita nak baju yang branded, itu dah dikenali sebagai kehendak. Okay, senang saja. Kehendak, keperluan, dia saling berkait. Yang ketiga adalah permintaan. Okay, permintaan ni pun berkait dengan keperluan dan kehendak. Dalam hidup kita ni, kita nak macam-macam. Okay. Kita nak itu, nak ini, nak yang mahal, barang murah, barang mahal, semua kita nak. Tapi, adakah kita mampu? Persoalannya di situ. Kita mampu tak untuk memenuhi kehendak kita tadi? Okay, kita pergi balik basic. Kita undur balik ke belakang tadi. Pertama, keperluan kita untuk makan. Okay, apabila kita nak makan, kita rasa nak makan burger McD tadi, sesuatu burger McD, ataupun kita nak minum di Starbucks contohnya, yang mahal-mahal, itu dah jadi yang kedua, kehendak. Dan ia dikategorikan sebagai permintaan apabila kita mampu memenuhi kehendak kita itu. Kita mampu, kita nak makan McD, kita nak minum di Starbucks, kita ada duit, kita mampu pergi beli. Itu bila kita dah berkemampuan itu, kita panggil dalam kategori permintaan. Boleh faham agaknya di sini kot. Sebab ketiga-tiga yang asas, konsep asas pemasaran ni, dia berkait antara satu sama lain. Kita perlukan kenderaan. Tak kisahlah motor ke, basikal ke, kereta ke, untuk ke tempat kerja ataupun untuk ke sekolah. Tapi kehendak kita adalah, contoh sebagai kamulah pelajar luar ke apa, perlu kenderaan. Di peringkat keperluan, kamu hanya nak satu kenderaan. Basikal pun boleh, motor pun boleh, nak pergi sekolah. Tapi bila masuk peringkat kedua, konsep yang kedua ini kehendak, kamu nak motor,
Okey, motor apa? Motor yang latest lah di pasaran, yang paling laju contohnya. Okey, itu dah jatuh dalam kategori kehendak. Bila nak masuk permintaan, adakah kamu mampu nak beli motor yang kamu kehendaki tu, motor impian kamu tu? Bila kamu mampu, itu dipanggil sebagai permintaan. Kehendak yang disokong oleh kuasa beli. Kita nak benda tu, kita mampu dapatkannya. Itu dikategorikan sebagai permintaan. Okey, yang seterusnya yang keempat adalah produk. Produk ni adalah kita nak tadi, kita perlu ada permintaan. Semuanya bertumpu kepada produk. Produk ni adalah keluaran yang ditawarkan oleh pengeluar. Bagi memuaskan keperluan manusia, kehendak manusia dan juga permintaan manusia tadi. Dan produk ni juga boleh kita samakan dengan perkhidmatan pun samalah masuk dalam kategori produk ni juga. Kita perlukan produk, contohnya produk makanan tadi lah. Okay? Burger McD, kasut, pakaian, kereta, rumah, itu semua produk. Perkhidmatan pula macam kita pergi perkhidmatan, pergi spa, pergi kedai gunting rambut, perkhidmatan menggunting rambut, perkhidmatan makanan di restoran, di hotel, perkhidmatan, itu semua dalam kategori produk. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu di sini, pertukaran. Pertukaran ni adalah apabila kita nak dapatkan sesuatu. Kita nak dapatkan sesuatu tadi, kita nakkan sesuatu dari seseorang, kita tawarkan sesuatu sebagai balasan. Kita bertukar. Kalau zaman dulu kita panggil, contohnya kita ada sistem barter. Tukar suka sama suka. Tapi dengan syarat, dua pihak yang terlibat tu mesti yang pertamanya ada komunikasi. Berlaku komunikasi. Saya nak barang awak, awak nak barang saya. Kita mesti ada komunikasi dua hala. Setiap pihak, kedua-dua belah pihak tu mampu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dan syarat yang kedua, untuk membolehkan berlakunya pertukaran, kedua-dua pihak ni tidak terikat. Bermaksud, kita nak bersetuju nak tukar, tapi kita tak boleh paksa. Okey? Kalau tiba-tiba mulanya bersetuju nak tukar, saya nak barang awak, awak nak barang saya, kita tukar. Tapi pada saat-saat akhir tak jadi tukar. Tak mengapa. Okey? Kedua-dua pihak tidak boleh memaksa pihak yang lain untuk bertukar barang tersebut. Dan kedua-dua pihak itu mestilah mempunyai barang yang berbeza untuk ditukarkan. Sebagai contoh, maksud yang pertama tadi, maksud pemasaran tadi, kita nak penuhi kehendak kita. Okey, kita nak pergi makan di hotel, kita nakkan makanan, kita nak bertukar apa dengan pihak hotel. Kita bagi dia duit, sekian-sekian nilai yang bersamaan dengan nilai makanan yang kita nak makan tadi, dan dia bagi kita makanan dan juga perkhidmatan. Itu yang kita maksudkan dengan pertukaran. Okey, kita pergi kepada konsep asas pemasaran yang berikutnya, iaitu transaksi, ataupun dengan kata lain kita gelar sebagai urus niaga. Okey, urus niaga ni macam mana? Urus niaga ni apabila wujudnya tadi, pertukaran tadi, bila berlakunya pertukaran antara dua belah pihak, pertukaran barang, itu bermaksud satu transaksi ataupun satu urus niaga telah berlaku. Transaksi ni senang cerita adalah proses pertukaran barang tadi. Bila berlaku pertukaran, itu dah dinamakan sebagai wujudnya satu proses transaksi. Kalau zaman dulu kita panggil sistem barter tadi tu, individu A ada ayam contohnya, dan individu B ada, orang kata, garam. Okey, A nakkan garam si B, B nakkan ayam. So tukar suka sama suka. Itu konsep tradisional yang dululah. Kalau kita sekarang ni tak ada dah sistem barter. Okey, kita pakai sistem transaksi keuangan ataupun duit. Awak bagi saya barang, saya bayar awak dengan nilai yang dah dipersetujui. Tak kira lah transaksi itu secara bersemuka ataupun perbankan online dan sebagainya, sekarang dah canggih kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep asas yang berikutnya, iaitu nilai. Nilai ini adalah perbezaan antara faedah yang memiliki dan menggunakan produk yang dibeli dengan kos untuk mendapatkannya. Nilai itu adalah kos produk, kos yang kita nak dapatkan barang tu.
contohnya bagi sebuah rumah, kos dia mungkin 500,000, setengah juta. Okey. Adakah berbaloi dengan apa yang kita dapat tu? Rumah yang kita beli dengan harga setengah juta, lokasinya di mana? Adakah di kawasan pedalaman ke? Kawasan bandar ke? Saiz rumahnya besar ke? Kecil ke? Sesuai? Setimpal atau berbaloi tak dengan nilai yang kita dapat itu? Dan akhir sekali adalah dalam konsep asas pemasaran adalah pasaran itu sendiri. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil market. Okey. Pasaran ni adalah satu perkumpulan ataupun himpunan antara pembeli sedia ada dan juga bakal pembeli bagi sesuatu produk yang ditawarkan. Okey, contoh pasaran ni adalah di suatu kawasan apabila adanya pembeli dan juga adanya bakal pembeli dan berlakunya proses pertukaran ni tadi dan juga transaksi ni tadi di sesuatu tempat tersebut. Sebagai contoh, kita ambil di kawasan kolej kita lah. Okey, kita panggil ini sebagai pasaran Kolej Vocational Puteri. Kamu buat masakan di bengkel, kemudian kamu jual. Terhad dalam lingkungan sekitar pagar kolej kita sahaja. Dalam kolej kita ni kita ada cikgu-cikgu, kita ada pelajar, kita ada pekerja. Jadi itulah pasaran yang dimaksudkan. Dalam KV kita ni dah ada pembelinya, iaitu penggunanya, iaitu guru-guru, pelajar, pekerja tadi. Dan di dalam KVP ini juga, dalam pasaran KVP ini tadi juga berlaku transaksi dan juga pertukaran. Jadi itulah antara orang kata 8 konsep utama ataupun 8 konsep asas bagi pemasaran. Okey.